Beruntung tercekat di muka pintu sambil memerhati sungai layung yang tidak lagi nampak tebingnya. Hujan semakin lebat dan angin bertiup dengan kencang. Beruntung merasa risau tentang Bawat dan Tuyul, lalu segera turun ke tanah untuk mencari mereka. Pada masa itu, air mula naik dan matahari mula tenggelam. Beruntung terpaksa akur dengan arahan ibunya yang menjerit menyuruhnya naik. Keesokan paginya, Beruntung segera turun ke tanah yang diseliputi lumpur kuning. Berbekalkan cahaya lampu picitnya, Beruntung menyuluh sekeliling dan merasa terkejut apabila seekor ular hitam sebesar tali belati menjelir-jelirkan lidahnya. Beruntung segera mematikan lampu picitnya dan meninggalkan tempat itu. Bawat dan Tuyul masih belum kelihatan. Cuaca mulai cerah tetapi Beruntung masih belum menemui Bawat dan Tuyul. Dia menyimpulkan bahawa Bawat dan Tuyul tentu sudah mati lemas. Ketika hendak mencuci kakinya di sungai, Beruntung mendapati Tuyul sedang mengunyah di hadapan Bawat yang menggigil kesejukan tidak jauh dari pokok nangka yang rimbun di halaman rumahnya. Beruntung segera mengumpul ranting-ranting, kayu dan bambu kering untuk membuat api. Dia mengangkat Bawat dan meletakkannya berhampiran dengan api. Bawat terbatuk-batuk apabila tersudut asap tebal. Nyamuk berterbangan. Manakala Tuyul mendengus apabila api semakin besar. Bawat masih belum bergerak. Beruntung berlari memetik pucuk ubi kayu. Setelah kembali, dia sangat terkejut melihat seekor ular tedung hendak menyerang Bawat lalu mengusir dan membaling dengan sebatang kayu. Beruntung lari lintah pukang naik ke atas Tuyul apabila menyedari ular itu berpaling ke arahnya. Beruntung turun mendapatkan Bawat yang menjerit-jerit apabila ular itu sudah tidak kelihatan. Beruntung menyapu beberapa ekor semut yang menggigit badan Bawat, terutama bahagian telinga kirinya dengan pucuk ubi. Beruntung segera memicik-micik 2 ekor semut yang masih melekat pada Bawat dan Bawat sehingga hancur. Selepas itu, Beruntung menyumulkan pucuk ubi ke mulut Bawat. Bawat mengunyah pucuk ubi itu perlahan-lahan. Beruntung pergi ke sekolah dengan menunggang Tuyul yang begitu jinak dan mesra dengannya. Bawat terjerit-jerit seolah-olah mahu ikut serta tetapi gagal menyeberangi sungai layung. Ia berlari ke hulu dan ke hilir tebing sungai itu. Sementara itu, Beruntung berasa lega setelah sampai ke seberang sungai kerana ada masanya Tuyul akan berendam dan menyelam lama-lama terutama waktu matahari terik. Setibanya di sekolah, Beruntung menambat Tuyul pada pohon kelapa. Tempat itu terlindung daripada cahaya matahari serta banyak rumput. Beruntung mengikuti pembelajarannya dengan penuh minat. 2 bulan lagi, Beruntung akan menduduki peperiksaan darjah 6 dan dia berazam untuk lulus dengan cemerlang. Semasa waktu rehat, Beruntung pergi melihat Tuyul. Dia berasa kasihan melihat Tuyul yang kesunyian dan membayangkan kalau Bawat ada bersama, tentu Tuyul tidak kesunyian. Namun, Beruntung sedar Bawat tidak dapat menyeberangi sungai kerana airnya sangat sejuk. Selain Bawat memang takut akan air. Apabila kembali ke kelas, Beruntung hanya mendiamkan diri apabila rakan-rakan sekelas mengejeknya berbau kerbau. Beruntung berpura-pura tidak mempedulikan mereka. Beruntung tidak mahu bergaduh kerana padanya lebih baik mereka berlawan dalam peperiksaan dan lihat orang yang akan mendapat markah yang tinggi. Beruntung tidak tahu kenapa orang lain membencinya. Namun, Beruntung sedar bahawa dia terpaksa menerima keadaan itu. Hal ini disebabkan dia hanya boleh datang ke sekolah yang jauh dan berlumpur itu dengan menunggang kerbau. Suasana pagi itu lebih sejuk kerana hujan turun sejak semalam. Bawat mengekori Tuyul yang membawa Beruntung ke sekolah. Tuyul terus menyeberangi sungai seperti kebiasaannya. Pada ketika itu, hujan turun dengan lebatnya. Bawat yang terkejut oleh kilat dan petir yang muncul tiba-tiba memancar segera terjun ke dalam sungai dan berjaya menyeberanginya. Hujan yang lebat dan angin yang kuat seperti sengaja menghalang Beruntung daripada pergi ke sekolah, tetapi dia tetap meneruskan perjalanannya. Beruntung tidak mahu jatuh sakit. Dia mahu ke sekolah agar menjadi murid yang pandai. Beruntung menoleh ke arah Bawat yang menjerit-jerit di belakangnya. Beruntung bangga kerana Bawat berjaya menyeberangi sungai walaupun ia takut akan air.
Tuyok mematikan langkahnya apabila menyedari Bawat berhenti dan menjerit-jerit seolah-olah meminta tolong. Tuyok pula menguak dengan kuat. Beluntung dapat merasakan bahawa Bawat dan Tuyok merupakan sahabat yang setia. Sementara itu, kegigihan Bawat dalam mengatasi ketakutannya akan air menyebabkan Beluntung berazam untuk belajar bersungguh-sungguh dan lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan. Beluntung berasa malu dengan kawan-kawannya apabila Bawat muncul di hadapan kelasnya. Beluntung segera bangun dan membawa Bawat keluar. Sambil membawa Bawat ke tempat Tuyok, Beluntung terus-terusan memarahinya. Walau bagaimanapun, dia berasa sangat terkejut apabila mendapati leher Tuyok terjerut dan hampir tidak dapat bernafas. Beluntung segera membuka tali yang melilit leher Tuyok. Dia berasa kesal kerana memarahi Bawat sebelum itu, lalu mengusap-usap tanduknya. Apabila kembali ke kelas, Beluntung ditertawakan oleh rakan-rakan sekelasnya. Dia berasa panas hati apabila mendapati bukunya bertaburan di atas lantai. Beluntung mencekak leher baju Basil yang mengaku telah membuang buku-bukunya. Cikgu Rambuyat segera menghampiri dan menenangkan mereka berdua. Cikgu Rambuyat mengarahkan Basil memungut buku-buku itu. Beluntung menghalang Basil menyentuh buku-bukunya dan beranggapan bahawa buku harus dihormati dan Basil tidak layak menyentuh buku-bukunya. Beluntung berasa marah akan Basil, tetapi dia lebih terganggu oleh peristiwa yang menimpa Tuyok sebentar tadi. Beluntung juga teringat akan pesanan ibunya yang melarangnya berkelahi kerana perbuatan itu tidak berfaedah. Oleh itu, Beluntung nekat mesti lulus dalam peperiksaan darjah 6. Dia mahu semua orang tahu bahawa Beluntung yang berbau kerbau menjadi murid terbaik SRK Timbang Pasir. Pada suatu hari, Beluntung bersama Tuyok akan menyertai perlumbaan kerbau. Bawat tidak ikut serta kerana Beluntung bimbang ia akan membuat kacau. Suasana pada hari tersebut sungguh meriah dengan kehadiran ramai penduduk kampung Layong. Sebaik sahaja gong dibalu, Tuyok berlari dengan pantas mengejar kerbau-kerbau di hadapannya. Beluntung dan Tuyok telah memenangi perlombaan tersebut. Beluntung berasa sangat gembira dan berkira-kira untuk membeli seekor kambing sebagai teman Bawat dengan wang tunai RM10 hadiah kemenangan tersebut. Beluntung berasa kasihan melihat Bawat yang selalu ditambat pada pohon nangka. Dia tidak tahu tujuan ayahnya mahu Bawat ditambat. Beluntung juga terkenang akan Bawat yang ditambat ketika dia bersiap-siap ke pesta lumba kerbau pada pagi itu. Beluntung teringat betapa gembiranya bapa dan ibunya setelah dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan darjah 6. Apabila tiba di rumah, Beluntung merasa hairan melihat ramai orang di situ. Dia menyangka bapa atau ibunya sedang sakit, tetapi berasa lega apabila mendapati kedua-dua mereka dalam keadaan sihat dan gembira. Bapanya memberitahu bahawa mereka akan mengadakan kenduri sempena dia lulus dalam peperiksaan. Apabila mendengar Bawat menjerit-jerit, Beluntung segera berlari ke arahnya. Walau bagaimanapun, dia tersungkur kerana terlanggar tunggul kayu lalu tidak sedarkan diri. Sebaik sahaja sedar, Beluntung menangis sekuat-kuat hatinya apabila mendapat tahu bahawa Bawat sudah disembelih. Dia melolong sambil memeluk Bawat. Orang ramai terlopong kerana melihat orang yang diraih meratapi binatang yang bakal mereka makan. Beluntung memberitahu bahawa binatang itu juga seperti manusia dan merupakan sahabatnya.